بأجمعين اللهم الجمعنا هذا جمع معلومة تفرقنا من بعد تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surat keempat, 3 baris daripada bawah. 2 baris daripada bawah. Dan ada pun segala yang berkata dengan dia dengan wahdatul wujud, maka bahawasanya mereka beberapa ulama yang tahqiq, artinya ulama yang membicarakan tentang wahdatul wujud ini bukan orang tepi jalan, tidak, bahkan orang yang mempunyai keilmuan yang amat dahsyat juga. Sebagaimana kita tidak nafikan orang yang mengkritik wahdatul wujud juga bukannya orang calang-calang, ilmuwan-ilmuwan sunnah juga. Maka dalam masa yang sama perlulah kita adil, kita mengakui bahawasanya dari pihak yang melebarkan, yang menyokong atau mempertahankan wahdatul wujud juga adalah daripada golongan-golongan ilmuwan-ilmuwan yang tahqiq ilmu mereka. Dan segala fudala yang arif, yang arif mereka itu ahli kasyaf. Bezanya pula juga mereka yang menyokong akan wahdatul wujud ini, sebagai mereka daripada ilmuwan kalam sendiri, dalam masa yang sama mereka adalah ahli sufi. Jadi orang yang banyak mempertahankan tentang wahdatul wujud ini ialah mereka ahli kalam, dalam masa yang sama juga ianya adalah ahli sufi. Jadinya bukanlah calang-calang orang juga yang mempertahankan wahdatul wujud ini. Oleh kerana itulah tak bolehlah sebarangan kita membakul sampahkan, dengan mudah kita membakul sampahkan ataupun kita menyesatkan. Kerana orang yang membawa, yang mempertahankan juga adalah orang yang dalam bidangnya dalam masa yang sama dikaitkan dengan mukasyafah. Seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membicarakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang membicarakan tentang ilmu mukasyafah, yang mana kita tahu bahawasanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala banyak juga karya-karyanya yang tidak tersebar. Sebagaimana kita tahu di Qurtubah dahulu banyak karya-karya Imam Ghazali telah dimusnahkan. Jadi dan mata hati yang disifatkan mereka itu dengan elok sirahnya. Jadi orang yang mempertahankan, yang membawakan, yang membicarakan tentang wahdatul wujud yang sebenar ini ialah mereka-mereka ilmuwan-ilmuwan yang cerah sirahnya, elok sirahnya, elok dia punya biografi dia, dia biodatanya, dan bersih sarirahnya, bersih dia punya apa dia ni, apa nama sarirah ni, dia punya sarirah ni macam sir dia ataupun niatnya, jiwanya. Seperti apa contoh mereka-mereka yang membicarakan tentang wahdatul wujud ini? Syekh yang lebih besar, Syekhul Akbar lah, Syekh Akbar ni, Muhyiddin Ibnul Arabi. Ini yang mengatakan, yang ramai mengatakan pada zaman Syekh Akbar Ibn Arabi inilah dia punya kemuncak dia. Dia punya kematangan dia, ibarat zaman kematangan dia. Yang maknanya permulaan dia sebelumnya dah ada dah, sebelum Imam Ghazali dah ada dah. Muhyiddin Ibn Arabi ni, hanya Syekh Akbar Ibn Arabi ini dia melanjutkan, dia ibarat dah menyusun apa-apa yang telah terdahulu. Oleh kerana itulah kita dapati kalau kita buka sirah-sirah Syekh Ibn Arabi, dia tak belajar, guru-guru dia tu bukannya daripada golongan-golongan falasifah, tak. Kalau kita baca sirah dia, mereka yang selalu, yang Syekh Akbar Ibn Arabi selalu dia musafir apa semua, rehlah semua tu, dia jumpa dengan golongan-golongan sufi. Dia bukan jumpa dengan golongan-golongan falasifah. Jadi ini menunjukkan bahawasanya Syekh Akbar Ibn Arabi bukanlah seorang ahli falsafah. Dia dah adalah sufi, guru-gurunya adalah guru sufi, ahli sufi. Jadi kita dapati Ibn Arabi, dia dapat membicarakan tentang mazhab-mazhab dalam sufi. Dan Ibn Arabi inilah, sebagaimana yang dapatan saya, Ibn Arabi dia menyambung apa yang dikemukakan oleh Imam Ghazali. Sebagaimana Imam Ghazali sendiri, dia adalah menyambung daripada ilmuwan sebelumnya.
Dia menarik Imam Ghazali ialah Asy'ariyah. Sebelumnya, ilmu-ilmu sebelumnya juga, adanya mereka adalah daripada kalangan murid-murid Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri. Sebelum pada tu. Dan juga Syekh Syarifuddin Ibn Farid. Ibn Farid. Terkenal Ibn Farid ni. Dan juga Afifuddin At-Tilimsani. Dan Abdul Haq Ibn Sabi'in. Ini semua dalam aliran-aliran ini. Dan Syekh Abdul Karim Al-Jili. Abdul Karim Al-Jili ini selepas daripada Ibn Arabi. Dia lanjutan daripada Ibn Arabi. Lebih-lebih lagi khusus membicarakan tentang hakikat Muhammadiyah, insan kamil. Jadinya insan kamil itu ialah kemuncaknya ialah pada Abdul Karim Al-Jili. Itu kemuncaknya. Dan segala umpama mereka itu, mudah-mudahan membersihlah Allah Ta'ala akan rahsia qaddasallahu sirrahu, rahsia mereka itu, dan mengganda-ganda oleh Allah Ta'ala akan segala cahaya mereka itu. Ini doa-doa ni Syekh Abdul Ghani An-Nablusi ni bukan calang-calang mendoakan Abdul Karim Al-Jili, mendoakan Ibn Arabi. Jadi kalau setakat orang yang cokia-cokia nak mencelakan, nak mendajalkan Ibn Arabi, mendajalkan Abdul Karim Al-Jili dan mencelakakan mereka ini, tidak memberi apa-apa pun terdetik pada kita. Nak bayangkan, nak bandingkan antara doa kamu dengan doa para ilmuwan-ilmuwan, siapalah sangat kamu. Jadi kita berfikir balik, Allah, berapa ramai ilmuwan-ilmuwan, golongan-golongan sufi mendoakan mereka ini. Jadi kita nampak fikir-fikir macam tu, tak ada apa-apa, tak pesan langsung. Tak beri kesan langsung pun gitu. Maka bahawasanya mereka itu berkatalah sekalian mereka itu, seperti Ibn Arabi dan sebagainya tadi, dengan wahdatul wujud, sekalian mereka itu dan segala ikutan mereka itu hingga hari kiamat, insya-Allah Ta'ala. Dia akan berpanjangan sampai bila-bila. Begitu juga tak dapat kita nafikan mereka yang menolak juga sentiasa ada. Mereka yang salah faham juga sentiasa ada. Tuan-tuan, Quran hadis sumber yang Quran itu maksum. Kita fikir segi logik. Bila melibatkan dengan manusia saja, melibatkan tentang Allah Ta'ala menyesatkan dan juga Allah Ta'ala menghidayat, yang mana mereka yang menyesat juga ini, mereka yang dapat hidayat ini juga, mereka juga bersumberkan dengan Quran. Tapi berlakunya apa dia? Berlakunya hijab kat situ. Itu Quran maksum. Ini kan pula tentang penulisan manusia. Jadi apa kita heran kalau dahulu berlakunya orang tersesat apabila membicarakan tentang wahdatul wujud, begitulah juga dengan orang sekarang. Oleh kerana itulah kita berhati-hati dalam bicara ini. Ramai juga orang mendeklar ini wahdatul wujud. Padahal kalau kita semak-semak, tak ada apa yang diuraikan oleh ilmuwan wahdatul wujud. Ramai deklar begitu. Itu yang masalah sekarang. Dan tiadalah perkataan mereka itu dengan yang demikian itu menyalahi bagi barang yang di atasnya segala pemimpin ahli sunnah wal jamaah. Jadinya kenyataan-kenyataan ini seperti Abdul Karim Al-Jili, seperti kenyataan apa dia? Syekh Akbar Ibn Arabi, sebenarnya tidak menyanggah dengan apa yang dibawa oleh a'imah kita pada segi intipatinya. Bahkan kita lihat pada Ibn Arabi sendiri, dia mengatakan apa-apa yang dia karang itu sebenarnya diambil daripada Quran dan juga hadis. Sama ada kita sedar, kita nampak, kita perasan ataupun tidak. Oleh kerana itu dah dia membicarakan, dia memohon, dia menggalakkan agar kita paling kurang kita tawakal ataupun kita hanya sekadar membenarkan dahulu. Sebenarnya dia mengikut, cuma kita tak nampak sahaja. Kita tak nampak bagaimana cara dia mengambil daripada Quran dan juga daripada hadis. Syekh Akbar Ibn Arabi, kalau kita baca-baca karya-karya dia, memang banyak diambil daripada Quran dan hadis. Cara istinbat dia, cara apa semua, cara istifadah dia, lebih-lebih lagi dalam bicara tentang tafsir isyari dia semua. Dan Ibn Arabi dia makan Az-Zahiri. Dia beraliran mazhab Zahiri. Dan dalam manhaj dia menafsirkan Quran itu menggunakan dengan makna, dia mengambil akal makna yang zahir.
Tapi yang makna zahir ini bukan sebagaimana dipahami, dibicarakan oleh golongan-golongan Wahabi, tak sama sebenarnya. Dan kepahaman tentang makna zahir ini, kita kalau nak faham, kita baca mukadimah dalam Mishkatul Anwar, bagaimana Imam Ghazali membicarakan tentang makna nur kat situ. Baru kita nampak. Oleh kerana itu, dia boleh mengitrakkan lafaz apa yang Quran bawa. Dia menggunakan literal, tapi makna zahir bukan zahir yang kita faham, tidak. Dan maha suci mereka itu daripada menyalahi akal sunnah wal jamaah, dan sungguhnya yang mengingkarkan di atas mereka itu. Jadi kalau ada orang yang mengingkar, yang mengkritik golongan-golongan tersebut, dan di atas segala umpama mereka itu, sebenarnya ingkar ia dari kerana lemah fahamnya. Jadi kerana lemah fahamnya, tak sampai dia punya pemahaman dia. Ya benar tuan-tuan. Benda ni kita kalau kita teli ini semata-mata akal kita faham kan, makin lama makin jelas. Oh, dia punya analoginya satu, sebab kita lemah manusia nak sampaikan berbicarakan tentang kefahaman ni. Dan bila kita punya bandingannya kurang, jadi bawa ke analogi itu sebenarnya tidak berapa tepat, tapi itulah yang paling takrib, itu yang paling untuk mudah faham kita. Itu pun ramai lagi yang tergelincir. Oleh kerana itulah mereka salah faham tentang apa-apa yang dikemukakan oleh golongan-golongan Wahdatul Wujud ini. Dalam masa yang sama, kita tidak nafi juga golongan-golongan yang sesat. Kita tak nafi juga, kadang analogi sama bawa, tapi fahamannya berbeza. Dan sedikit mengenalnya dengan istilah mereka itu. Jadi antara kunci berlakunya penolakan itu ialah gagal faham istilah. Kalau kita tengok Syekh atau Imam Zakaria Al-Ansari apabila membicarakan tentang Ibn Arabi, dia mengatakan kenyataan-kenyataan golongan-golongan seperti Ibn Arabi ini, teks-teks beliau itu perlu ditakwil dengan maksud macam mana? Mengembalikan kepada bahasa mereka, mengembalikan kepada istilah mereka. Kerana itu adalah penulisan mereka, maka kena kembali kepada apa yang mereka nak maksudkan. Bila mereka nak maksudkan, menggunakan istilah mereka. Itulah yang dinamakan sebagai takwil. Jadi kita menggunakan takwil, mereka menggunakan hakiki. Sebab apa? Kerana kita faham kita. Jadi kita kena takwilkan. Takwil macam mana? Palingkan kepada maksud yang mereka nak maksudkan. Lalu mereka mengatakan perkataan mereka itu adalah hakiki bagi mereka, berarti merujuk kepada definisi mereka, merujuk kepada istilah mereka. Ini kita kena ambil cakna benda ni, kita kena adil bahagian ini. Dan tiada mengetahuinya. Jadi sedikit mengenalnya dengan istilah mereka itu, dan tiada mengetahui istilah mereka itu. Bila tak faham, kritik. Faham tak faham, kritik. Yang jadi masalah sekarang apa dia? Dia cuba memahamkan diri sendiri. Dia cubakan faham diri sendiri, dia tasawurkan perkara tersebut, lalu ditampalkan kepada kefahaman orang. Jadi orang tak faham macam tu. Dia faham yang lain, lalu ditampalkan kat rumah orang. Dah jadi buruk rumah orang. Rupanya bila dia selak, belakang tabik, lain rupa rumahnya. Nampak tuan? Maka sungguhnya mereka, ilmu mereka itu ditetapkan di atas kasyaf. Ini dinamakan sebagai konsep mukasyafah. Dinamakan sebagai konsep mukasyafah. Mereka mendapat ilmu daripada laduni, daripada hijab, terbukanya hijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dinamakan sebagai ilmu, dinamakan sebagai ilham. Bicarakan tentang ilham, kita dah bicarakan dahulu. Contohnya dalam kitab apa dia? Dalam kitab Aqaidun Nasafiyah. Jadi bukan semua ulama menolak akan kasyaf. Bahkan yang dimaksudkan tertolak kasyaf tadi dalam bicara tentang apa dia? Bicarakan tentang untuk mendakwa kepada seorang yang lain, memaksa kepada seorang yang lain. Itu tak boleh. Jadi dinamakan sebagai mukasyafah, sebagai mereka mengatakan bahawasanya ilham itu sebagai sumber ilmu bagi mereka yang tertentu. Dan tak boleh perkara tersebut dibawakan kepada orang lain, artinya meneguhkan ataupun memperhujahkan kepada orang lain. Tak boleh buat hujah kepada orang lain. Dan di atas muka kasyaf dan juga lihatan,
Ayan mereka. Tiada diambil faham daripada lintasan hati yang bangsa fikiran. Ni saya katakan tadi. Mereka menerima dengan cara mukasyafah. Jadi murid-murid mereka juga yang belajar itu juga menerima secara mukasyafah. Oleh kerana itu tak timbul masalah kegelinciran ketika itu. Oleh kerana itulah Syekhul Akbar Ibn Arabi dia membicarakan mengenai takwil isyari, membicarakan tentang takwil isyari golongan sufi, istilah sufi ini. Dia kata yang peliknya istilah ataupun bahasa-bahasa yang kami gunakan ini seorang yang baru masuk, yang mendampingi kami, mereka ini tak pernah dengar perkara tersebut tapi boleh faham apa yang kami maksudkan. Ini menunjukkan macam mana diilhamkan, dimukasyafahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang yang mendengar itu pun seolah-olah dia dah tahu dah istilah tersebut. Nampak? Ini kita yang guna kepala otak kita, dia pakai akal kita. Ini jadi masalah sekarang. Nak bicara tentang tinggi-tinggi, lalu kita fahamkan dengan apa? Dengan akal. Jadi kalau nak faham dengan akal, biar cara akal. Oleh kerana itulah dinamakan sebagai falsafah ni, sufi falsafi ni yang nazari. Yang apa nama sufi yang berbentuk nazari. Di mana artinya bentuk nazar, maka kita boleh bicara satu persatu. Jadi nak bicara satu persatu ni pun jadi pertikaian besar, jadi silap faham apa semua, itu pakai akal tu. Jadi yang ilmu kalam kau tak nak bicara, tak nak perkukuhkan, bukan bicarakan tentang dalam, tidak. Bicarakan tentang lepaskan diri dulu tadi. Itu kau tak perkukuhkan, tiba-tiba kau nak sibuk benda lain. Ini saya ulang benda lagi tadi ni. Jadi dan segala zihin ni bukannya ambil cukup minta terasa tiba-tiba nak bagi lontaran nak mencakap dia, tidak begitu. Oleh kerana itulah penulisan mereka banyak dalam bentuk mukasyafah. Bukan bermaksud mukasyafah ilmu laduni itu adalah wahyu, bukan. Seperti apa dia? Seperti kitab Fusul Hikam, kitab apa dia? Kitab Futuhat Makkiyah. Bukannya ianya adalah wahyu, tidak. Bukan wahyu, tidak, bukan. Dia dinamakan sebagai ilmu mukasyafah. Allah Ta'ala bukakan. Sama ada berjumpa dengan Nabi ke apa semua, itu adalah mukasyafah. Wahyu terputus, stop, habis. Tapi nubuwah, juzuk nubuwah itu masih terbuka. Oleh kerana itu adanya ilhami. Jadi ilhami itu, mukasyafah itu adalah juzuk daripada nubuwah. Jadi bila kita kata juzuk nubuwah, bukannya nubuwah yang kamilah. Nubuwah yang kamilah hanyalah para Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stop, dah berhenti dah. Tapi juzuk kenabian itu masih ada. Bahkan di dalam mimpi berlaku juga perkara tersebut. Allah Ta'ala mengilhamkan, Allah Ta'ala memaklumkan kepada seorang dalam mimpi. Itu adalah juzuk-juzuk nubuwah. Dan permulaan jalan mereka itu ialah takut kerana Allah Ta'ala. Ni yang kita kata ni. Imam Ghazali bicarakan tentang beza antara orang ulama rusum, ulama kalam dengan ulama ulama sufi. Ulama mukasyafah, walaupun objektif mereka sama, tapi ulama kalam ini mereka dalam bentuk usaha belajar apa benda semua, belajar. Kalau ulama-ulama sufi pula, menurut mereka membersihkan jiwa apa semua, maka pada ketika itulah terpancarnya maklumat daripada Lauh Mahfuz, dengan maksud yang lainnya mukasyafah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya nak mudah fahamnya, contoh sebagai mudah fahamnya, seorang yang mempelajari akan ilmu kedoktoran, ilmu baiki enjin. Jadi ilmu ini ada tak tertulis dalam Lauh Mahfuz? Nak bicarakan dalam Lauh Mahfuz tu, janggut kita pun tertulis. Semua perkara itu telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Termasuk juga apa dia? Ilmu membicarakan tentang apa dia? Bagaimana membaiki enjin kereta dah ada Lauh Mahfuz. Jadi yang seorang ini dia belajar cara macam mana nak dapatkan memahamikan perkara tersebut. Perkara itu dah ada tak dalam Lauh Mahfuz? Ada. Jadi seorang lagi ni dibukakan hijabnya setelah dia
Ini syarat dia kata sebagai orang muttaqi tadi. Mukasyafah dia apa nama, seorang membersihkan jiwa apa semua. Lalu kata Imam Ghazali, bersihlah cerminannya tadi. Cermin itu bersih. Bila cerminnya bersih, apa yang berlaku? Terpancarlah ibarat apa dia? Cermin dengan cermin Lauh Mahfuz dengan hatinya. Dengan kalbu je. Jadi kalbu yang tadi hanya menerima paparan apa yang ada dalam Lauh Mahfuz. Ini dinamakan sebagai mukasyafah. Sebagai contoh, Imam Ghazali membicarakan tentang apa dia? Membicarakan tentang orang-orang, sebagai analoginya. Adanya orang daripada negara Cina dan juga orang daripada negara Parsi ke, lebih kurang macam itulah. Lalu mereka nak beradu. Nak beradu tentang seni ukir, tentang pembinaan suatu ciptaan. Jadi orang Cina ni, orang Cina kan antara salah seorang lah, dia buat punya ukir bahan binaan cantiknya, suatu macam katil ke benda gerobok macam cantik tu, berkilat-kilat semua. Satu lagi kelompok ni, tapi antara dua orang ni hanyalah apa dia selangkan dan kasih dia tiru-meniru. Jadi raja kat sini lah. Yang seorang lagi ni, tahu dia buat apa? Dia hanya buat cermin, dia kilapkan cermin, letak cermin besar, tak kira cermin. Lalunya apabila dah selesai, raja datang tengok. Maka pada ketika dia tarik saja, tirai pada ketika itu, mula nampak dia cantik dah. Tapi bila lihat pada cermin, dia punya paparan lebih cantik. Bukti macam mana? Sekarang orang beli telefon, apa yang berlaku? Obat perempuan, dia punya peralatan perempuan, solid dia mana yang paling tak akan mereka ambil? Yang paling mereka cari apa dia? Filter telefon. Nampak tak? Jadi pada paparan itu lebih jelas. Ini perumpamaan dia. Inilah gambarannya pada cermin. Jadi ada dalam ilmu seorang mekanik tadi, ada dalam Lauh Mahfuz Allah Ta'ala. Begitu juga dengan orang seorang ini, dibukakan hijab Allah Ta'ala, maka terpaparlah gambaran-gambaran Lauh Mahfuz itu pada hati bagaikan cermin di situ. Inilah sebagai mukasyafah. Kita tengok Syekhul Akbar Ibn Arabi, penulisan dia, bicarakan tentang ilmu kalam, bicarakan tentang falsafah, bicarakan tentang ilmu itu, ilmu. Allah, takjub kita lah. Sedangkan dia berrehlah itu, dia berjumpa bukan dengan golongan-golongan falsafah. Golongan itu tidak. Dia berjumpa dengan ahli sufi tu, cik guru-guru sufi itu. Tapi dia membicarakan tentang ilmu itu, ilmu ni. Jadi kita tengok munasabah. Segi logik munasabah. Allah Ta'ala kalau nak bukakan sejapan saja. Apa bukti yang paling jelas lagi? Semua orang semuanya sepakat. Nabi SAW. Nabi tidak ada apa-apa, tapi Allah Ta'ala bukakan apa dia? Nabi mengetahui akan berikut. Apa dia apa? Siapa namanya? Sayyidina Umar boleh melihat dari jauh. Sebagian orang dia mengetahui perkara yang telah lepas. Allah Ta'ala bukakan. Semuanya dia ada dalam Lauh Mahfuz Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang dibicarakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadinya mereka ialah takutkan itu jalan mereka, orang-orang yang muttaqin. Jadi artinya ibadat dia sebagai orang yang bertakwa, kita faham sebagai orang bertakwa bukan sebagai seorang yang melakukan ibadat wajib saja. Benda nawafil tu yang mereka tujukan. Benda yang wajib tu dah pasti. Mereka punya target dia apa dia? Nawafil. Segala ibadat sunat itu mereka akan lakukan. Dan amalan yang soleh. Dan kesudahan ilmu mereka itu sampai kepada hadrah Allah Ta'ala yang hidup, yang qayyum. Ibaratnya kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, kalau kamu maksudkan sebagai konsep ta'lim sebagai guru, maka pada ketika itu kami juga mengakui adanya konsep ta'lim. Yang betul, memang adanya ada guru. Jadinya belajar dengan yang mati, belajar dengan yang hidup kan beza. Jadi Allah Ta'ala lah saja yang tempat segala-galanya makrifat tersebut. Semuanya datang ilmu itu daripada Allah Ta'ala. Dan permulaan jalanan yang lain daripada mereka itu mutala'ah segala kitab. Itu beza. Mutala'ah pada kitab itu yang mabuk sendiri tu, sesat sendiri.
Dia ambil sikit, dia susun sendiri. Ini masalah. Dia susun sendiri dah jadi je zombie dah. Dia sana ambil sikit dah. Dia jadi zombie. Dan mengambil bantuan daripada segala makhluk. Jadi ada pun selain daripada golongan-golongan sufi ini, seperti kita banyak mutalaah kitab, baca kitab, belajar apa semua tu. Jadi kita dengan dalam bentuk kasbiah, dalam bentuk usaha. Pada hasil segala matlamat dan kesudahan ulum mereka itu ialah memperdapatkan segala jawatan dan pangkat dan menghimpunkan mata benda dunia yang tiada kekal. Jadi bezanya antara mereka yang alim yang sufi, alim yang benar, dengan yang alim semata-mata mencari kepentingan. Jadi maka tiada ada jalan mereka itu, jalanan segala pemimpin yang menunjuk. Maka tiada ada jalan melainkan jalanan segala pemimpin yang menunjuk, yang hadi, dan pemimpin, itulah yang memimpin ni. Dan pemimpin artinya yang memimpin, pemimpin yang menunjuk dan juga pemimpin yang boleh memimpin. Ini yang sebagai guru mursyid dan sebagainya. Dan tiada i'tikad melainkan wahdatul wujud di atas makna yang sahih, yang muwafaqat, yang dimasyhurkan. Jadi mereka membicarakan tentang wahdatul wujud, sebenarnya akidah tersebut bertepatan dengan makna yang sahih. Oleh kerana itu dia katakan, dan tiada i'tikad melainkan wahdatul wujud di atas makna yang sah. Makna yang sah, yang muwafaqat. Jadi makna wahdatul wujud mereka bawa itu sebenarnya merujuk kepada wahdatul wujud yang makna sahih, makna benar. Bukannya wahdatul wujud yang dikemukakan oleh sebagian golongan-golongan yang sesat, yang mulhid dan sebagainya. Yang muwafaqat, yang dimasyhurkan. Yang dimasyhurkan. Kalau saya tengok dalam teks tu, yang dia masyhud. Masyhud artinya yang disaksikan. Tak kisah. Dia dua makna boleh pakai. Dan bermula yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf ialah bahawa membicarakan, wallahu taala alam bisawab. Kita baca sedikit dalam segala benar terdapat pada Allah Taala, segala kekurangan kesilapan kebaikan itu terdapat pada diri sendiri. Saya akhir bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jama'an marhumatan wa qadma di tafarruqan ma'sumah. Allahumma nawwiq bana kama nawwat samawati wal ardi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Baca ya. Ini nak baca. Ha? Selesai ya. Selesai dah.